Bab 3. This one last week I already mentioned, cikgu sudah pun ajar last week berkaitan dengan bab 3 ini, pengenalan kepada negeri-negeri Melayu bersekutu. So kamu tahu negeri-negeri Melayu bersekutu kita ada berapa buah negeri? 4 buah negeri ya, negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu kita ada 4 buah negeri ya, 4 buah negeri. Okey, which is Perak, Pahang, Pahang. Is it my mic okay? Okay, sir, can hear. Okay. Alright, no problem Shalini. Okay, now Pahang, Perak, lagi ada apa? Selangor, dan lagi satu adalah Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. So inilah 4 buah negeri ya yang dikenali sebagai apa? Negeri-negeri Melayu bersekutu. Sebelum ini menjadi negeri-negeri Melayu bersekutu, sebelum jadi negeri-negeri Melayu bersekutu, ini dikenali sebagai apa? Negeri Melayu sahaja. Ya, negeri-negeri Melayu sahaja. So bagaimana ini telah terbentuk jadi sebagai apa? Bersekutu. Ini telah jadi sebagai bersekutu apabila British telah gabungkan, okey? British telah gabung 4 buah negeri ini jadi satu unit. Okey, unit kedua. So then only started to call negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, unit kedua. Kalau ini unit kedua, unit pertama adalah unit apa? Negeri-negeri Selat. Unit pertama adalah negeri-negeri Selat. Okey. So sekarang kita sudah pun tahu bahawa Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan kemudian telah jadi kemudian telah digabungkan dan telah menjadi sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey. Menjadi negeri-negeri Melayu bersekutu. Sekali lagi cikgu ulang. Okey, now kita kena faham apa yang kita kena faham di sini adalah ketiga-tiga negeri ini kaya dengan bahan mentah. Okey. So apa yang kita tahu di sini adalah negeri apa ini? Negeri Perak. Negeri Perak kaya dengan biji timah ya, biji timah. Pahang pula kaya dengan apa? Emas. Selangor pula kaya dengan biji timah dan juga Negeri Sembilan juga ya kaya dengan biji timah. So inilah ya hasil galian yang sudah pun ada di negeri-negeri Melayu bersekutu. So apa yang kita kena faham di sini adalah keempat-empat negeri ini sudah mula mengamalkan telah mula melakukan aktiviti-aktiviti perdagangan sudah mula lakukan aktiviti-aktiviti perdagangan dengan dengan siapa? Pada awalnya first pada awalnya mereka telah melakukan aktiviti perdagangan first mereka lakukan dengan Portugis kerana Portugis waktu itu ada di Melaka. Kemudian kedua, mereka telah melakukan aktiviti perdagangan dan juga mereka sudah mengadakan hubungan perdagangan dengan perjanjian dengan Belanda. So Belanda pun waktu ini ada di Melaka. So akhirnya apa yang berlaku? British third dengan British. Dengan British. So waktu ini British berjaya membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Inilah ya stage tahap-tahap yang kita nampak di sini ya. So secara khusus secara khas apa yang kita nampak di sini adalah negeri Perak negeri Perak ini kaya dengan biji timah. Waktu ini negeri Perak menerima ancaman dari Aceh. Ancaman dari Aceh. So jadi Sultan Perak terpaksa meminta bantuan dari Portugis. So ini pada abad ke-16 ke-17. So kamu perlu mengambil perhatian di sini ya. Tengok di sini Perak merupakan pelabuhan utama yang menghasilkan biji timah dan sering dikunjungi pedagang terutamanya Portugis. Now, Perak sebagai negeri naungan, kekayaan dan kemakmuran Perak menyebabkan Aceh
Okay, Aceh telah memberi serangan terhadap Perak, lalu Aceh telah menguasai negeri Perak. Okay, lalu Aceh telah menguasai negeri Perak. So, akhirnya Aceh sudah jadikan negeri Perak sebagai naungan. Kita apa itu naungan kan? Naungan means control by Aceh. So, the Aceh control the kerajaan Perak. Akibat apa? Disebabkan ada apa? Ada biji timah. So, waktu inilah ya Sultan Perak telah meminta bantuan dari Portugis. Okay, this is kurun ke-16 hingga 17. Meminta bantuan dari Portugis, lalu Portugis telah membebaskan Perak daripada naungan Aceh. So, kita kena faham di sini ya, walaupun Portugis telah membantu Perak, tetapi Portugis tidak pernah menjajah Perak. So, Portugis hanya mengadakan hubungan perdagangan dengan Perak. Okey, hanya mengadakan hubungan perdagangan dengan Perak, tidak pernah menguasai negeri Perak. So, number one. So, kemudian kita nampak apa yang kita nampak di sini adalah negeri Perak, siapa ini? Portugis sudah dihalau keluar, oleh Belanda. Now Belanda take over negeri Melaka. So apabila Belanda sudah menguasai Melaka, now Belanda mengadakan hubungan perdagangan dengan negeri Perak. So di sini kita boleh nampak di sini ya. Mana Belanda, tengok. Sultan Perak Paduka Seri Sultan Muzaffar Shah memeterai ya perjanjian. Okey, perjanjian menjual biji timah dengan Belanda. Dengan Belanda di Melaka. Sudah mula mengadakan hubungan perdagangan dengan Belanda ya. Waktu ini ya, waktu ini British memang melakukan aktiviti perdagangan di negeri Perak ya. Pedagang-pedagang British di Pulau Pinang melalui Sungai Kurau. So they do business. Mereka beli biji timah dari negeri Perak. So waktu ini mereka belum ada sebarang impian, belum ada sebarang impian untuk menguasai negeri Perak. So please take note, this is happened in kurun ke-18. Belum ada impian. So they just go to negeri Perak as normal businessmen. They go to negeri Perak, they buy biji timah di negeri Perak, and they go back to negara sendiri. Okay, on this time, this is in Perak ya. I go a bit faster. Cukup ringkaskan perkara-perkara yang penting. Kemudian di negeri Selangor pula juga ya kaya dengan biji timah. Okay, di mana? Sungai Selangor. Okay, Sungai Selangor menarik ramai pedagang. Belanda. Di sini pun ada Belanda ya menandatangani perjanjian penjualan hasil timah dengan antara Selangor dengan Belanda. So, another information yang kamu kena fahamkan di sini adalah Belanda. Walaupun Belanda sudah menguasai negeri Melaka ya, tinggal di Melaka, Belanda belum ada sebarang impian untuk menguasai negeri Selangor, negeri Perak dan juga ya negeri negeri Sembilan. They not have any idea to conquer the country, conquer the negeri-negeri ini. Jelas? So akhirnya apa yang berlaku di sini adalah negeri slowly kita sudah nampak ya, slowly kita sudah tengok bahawa Pulau Pinang sudah dikuasai oleh British. Melaka sudah dikuasai oleh British. Kemudian Singapura pun sudah dikuasai oleh British. Now, apabila British sudah pun menguasai tiga pelabuhan. Okay, example lah, ini kita nampak di sini adalah ini pelabuhan-pelabuhan yang ada di Melaka. Okay, ini pelabuhan contoh kata Melaka. Okay, siapa ada di Melaka? British sudah mula ada di Melaka sejak kurun ke-19. Okay, British sudah pernah ada di Melaka sejak kurun ke-19. British. Okay, British sudah pernah ada di Melaka sejak kurun ke-19. What happened?
Walaupun ini pelabuhan, semua kapal-kapal ini tidak boleh masuk. Ya, kapal-kapal besar tidak boleh masuk ke laluan pergi ke mana? Melaka, ke Perak, Selangor tak boleh masuk. So they will use the sungai. Mereka akan menggunakan sungai kecil dengan menggunakan kapal-kapal kecil. They use a small boat, small kapal, dan mereka akan travel. Contohnya ini Melaka, Sungai Perak ya. Okay. So di sini mereka akan gunakanlah kapal-kapal. From there they travel, use di sungai, gunakan sungai ini. Mereka pergilah kawasan-kawasan kawasan-kawasan apa ini? What do you call is apa yang kita panggil ini? Membeli biji timah ya, tempat membeli biji timah. Okay, so mereka gunakan sungai. Mereka gunakan sungai sebagai sistem pengangkutan dan mereka masuklah kawasan-kawasan ini pergi membeli biji timah. Okay, so sementara mereka menggunakan sungai-sungai ini, apa yang kita nampak di sini adalah, okay, contoh kata sekarang kapal ini sedang guna ya, kapal British menggunakan sungai ini. Okay, they use di Sungai Perak. Ini satu contoh Sungai Perak. So when the kapal is crossing this road, maksudnya mereka cross di sini, adakah mereka akan dikenakan cukai? Kapal-kapal ini ada dikenakan cukai atau tidak kenakan cukai? Ada cukai ya, ada cukai. Okay, cukai. So banyak kapal-kapal lalu. So dari sini mereka akan dapatkan apa? Pembesar tempatan. Mereka ada pembesar tempatan. This man, the leader of the place, mereka akan kutip cukai. So ada cukai, kutip cukai. Selain itu, bahan-bahan yang mereka jual ya, bahan mentah ya yang mereka jual itu, dari situ pun mereka akan kutip cukai. Okay, so remember this word, mengutip cukai. So cukai ini akan dikutip oleh pembesar tempatan, kemudian sebahagian kecil, sebahagian akan diserahkan kepada sultan atau pembesar tempatan, whoever lah. Okay, whoever they will share this cukai. Ini paling asas sekali. The basic one where you must know, So sekarang kapal-kapal lalu di sini. Okay, now you must understand the kapal-kapal akan menerima perlu bayar cukai. Now come back here. Kita kembali ke sini ya. Melaka. So British sudah pun ada 3 pelabuhan. The nearest one. Contoh kata negeri Perak. Pelabuhan yang paling dekat dengan negeri Perak adalah Melaka dan juga Pulau Pinang. So they will go and sell in Pulau Pinang or they will go and sell in Melaka. Dan kemudian kalau kita pergi ke negeri Sembilan, pelabuhan yang terdekat adalah Melaka dan juga negeri Singapura. Okay, so like that lah. So that's why British berjaya menguasai dan juga berjaya membentuk pelabuhan-pelabuhan untuk mengumpul hasil hutan, hasil galian dan juga ya mengumpul bahan-bahan di alam Melayu. Alam Melayu bukan saja di tanah Melayu, mungkin di Indonesia ke, mungkin di Laos, Vietnam, Cambodia. From there also they come and collect all this biji timah, bahan-bahan mentah, bahan-bahan hasil hutan, everything they collect in 3 pelabuhan yang terdekat ini. Okay, now sekarang kita pergi kepada, sebelum kita pergi di sini, kita kena faham apakah ya perkara yang telah menggalakkan British berjaya menguasai negeri Melaka, negeri-negeri Melayu. Okay, now kita nampak di sini ada beberapa sebab. Okay, mengapa British di negeri-negeri Melayu. Okay, British di negeri-negeri Melayu. So, kenapa British berjaya menguasai negeri-negeri Melayu? Sebab pertama adalah ada masalah
Masalah apa? Dekat sekolah dah belajar kan? Apa masalah? Masalah keuangan. No. Pewarisan takhta. Masalah pewarisan takhta. Okey. Kemudian pergaduhan apa? Pergaduhan. Kongsi gelap Cina. Pergaduhan kongsi gelap Cina. Okey, masalah pergaduhan kongsi gelap Cina. Okey, masalah ketiga adalah masalah ketiga adalah menguasai ya, pengutipan cukai. Okey, pembesar-pembesar ya, mereka ingin berebut-rebut ya, mengutip cukai. Ataupun kamu kita boleh ya, lagi satu benda yang paling sesuai adalah, alasan yang paling sesuai adalah perbalahan. Okey, perbalahan antara pembesar. Perbalahan means gaduh. All these pembesar-pembesar, they fight each other. Pembesar ya bergaduh antara satu sama lain kerana mereka mahu menguasai kutipan cukai. Okey, so ini tiga masalah yang paling utama sekali. Satu, masalah pewarisan takhta di mana the king fight. Okey, sultan-sultan, raja muda yang ada, mereka gaduh untuk mendapatkan takhta mereka. Siapa nak jadi sebagai king? This is happen in negeri Perak. Manakala pergaduhan kongsi gelap. Pergaduhan kongsi gelap ini berlaku juga ya, berlaku di mana? Di negeri mana pergaduhan kongsi gelap berlaku di negeri mana? Siapa tahu? Shalini tahu tak? Di manakah berlakunya pergaduhan kongsi gelap Cina? Di mana? Kawasan mana? Kelang. Hah? Kelang. Kelang Perak. ya? Mana? Perak. Perak. Kawasan mana Perak tu? Kawasan. Mana kawasan itu? Larut, Larut, Perak. Okay, this one is Larut, Perak. Pergaduhan antara dua kumpulan kongsi gelap, which is Jihin. Haisan. Okay. Haisan. Okay. Haisan. These two people fight. Pergaduhan. So, ini pergaduhan ini membawa apa? Akibatnya dengan kedua-dua kumpulan ini sentiasa fight, berperang antara satu sama lain, bergaduh antara satu sama lain, akhirnya pengeluaran biji timah ini tidak dapat dikeluarkan, tidak dapat dilakukan. புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? எனக்கு ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறானுங்க, இந்த ரெண்டு டீம் அடிச்சுக்கிறானுங்க. அப்ப இந்த ரெண்டு டீம் அடிச்சுக்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க, hasil biji timah tidak dapat dikeluarkan. So, ini second problem, masalah kedua. Masalah ketiga adalah perbalahan antara pembesar. Ini dua pembesar ini bergaduhlah satu sama lain. Ini berlaku di Selangor. Berlaku di Selangor ya, ini berlaku di Selangor. Siapa nak menguasai pengutipan cukai? யாரு டேக்ஸ் கொலெக்ட் பண்ண போறா, யாருக்கு பவர் கூட அப்படின்னு இவனுக்கு ரெண்டு பேர் அடிச்சுக்கிறாங்க di Selangor. Akibat tiga perkara ini ya, tiga perkara ini biji timah tidak dapat dikeluarkan. Okey, நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, biji timah tidak dapat dikeluarkan. Akhirnya the businessman, the British people the pedagang-pedagang British pedagang British, okey, mendesak British. Okay, British எங்க இருக்கிறாங்க இப்ப? British ada di mana? Negeri-negeri selat. Pedagang-pedagang British mendesak British untuk campur tangan. Okay, campur tangan. Interfere பண்ண சொல்லி சொல்றாங்க. Kalau British berjaya campur tangan, what will happen? The British need to solve all this problem. Masalah pewarisan takhta yang berlaku di negeri Perak tidak dapat mengeluarkan biji timah. Masalah pergaduhan kongsi gelap Cina di negeri Perak
tidak dapat mengeluarkan biji timah. Perbalahan antara pembesar di Selangor tidak dapat mengeluarkan biji timah. Akhirnya the businessman, British businessman, mereka rugi, ya, mereka sangat rugi. Dan mereka mendesak British di Singapura, ya, British yang ada di Singapura, force them to interfere, solve the problem. So, waktu ini British tidak ada sebarang alasan. British ஒன்னும் டைம் கிடைக்கல எப்படி இந்த பிரச்சனை சால்வ் பண்றது அப்படின்னு. So, mereka tidak tahu macam mana nak bercampur tangan. அந்த டைம்ல தான் waktu inilah ya ஆடு sendiri datang. ஆடு sendiri datang என்னன்னு தெரியுமா? ஆடு sendiri datang என்னன்னு தெரியுமா? தெரியுமா ஷாலினி? தெரிந்தானே சொந்தமாவே போயிட்டு தலையை கொடுக்கிறது. ஏய் என்னை வந்து வெட்டிக்கூடா, என்னை வந்து வெட்டிக்கூடான்னு. அந்த மாதிரி தான் இங்க நடந்துச்சு. அப்ப என்ன நடந்தது? The pemimpin ini disebabkan ada masalah. The first one adalah pergaduhan kongsi gelap. இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு. So pergaduhan kongsi gelap antara Jihin dan Aisyah, இந்த ரெண்டு பேரும் இங்க ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற டைம்ல pembesar negeri Perak, ya, dia tidak tahu macam mana nak selesaikan masalah. ஓகே, ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறானுங்க. நம்ம பிசினஸ் ஒரு பாதிச்சிருச்சு, எப்படி செட்டில் பண்றது இந்த பிரச்சனைய அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிற டைம்ல தான் pembesar Larut, yaitu Menteri Larut Ngah Ibrahim pergi meminta bantuan dari British கிட்ட போயிட்டு ஹெல்ப் கேட்கிறேன். டே பிரிட்டிஷ் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு, இந்த பிரச்சனை செட்டில் பண்ணி கொடு, இவனுக்கு சும்மானாச்சும் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க, சண்டை போட்டுக்கிறானுங்க, சால்வ் த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. That time lah British, okay, menggunakan peluang ini, ya, menggunakan peluang ini British serta merta hantar Captain Speedy, okay, Captain Speedy வந்து அனுப்பிவிட்டாரு. ஸ்பீடி அவர் ஸ்பீடா போயிட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரு வார்னிங் கொடுத்தாரு. டேய் சண்டை போடாதீங்க, நீங்க சண்டை போடுறதுனால எங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே எங்களால வந்து பிசினஸ் செய்ய முடியல, நீங்க ஒழுங்கு மரியாதையா அவன் வந்து பிஸ்தோலி துப்பாக்கி எல்லாத்தையும் சுருட்டி வச்சுட்டு ஒழுங்கா பிசினஸ் செய்யுங்க அப்படின்னு கேப்டன் ஸ்பீடி வார்னிங் கொடுத்தாரு. So Captain Speedy waktu ini dia telah pergi ke negeri kawasan Larut, dia telah membawa pergi sepoi. Sepoi ni சொல்லுவோம். Sepoi ni soldiers, bawa pergi 150 orang soldiers dengan senapang. Okay, senapangோட கொண்டுட்டு போயிட்டு எல்லாத்துக்கும் வார்னிங் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தாரு. So langkah pertama what happened? Captain Speedy berjaya menyelesaikan pergaduhan kongsi gelap. Okay, berjaya menyelesaikan pergaduhan kongsi gelap. Hingga slowly, நல்லா notice பண்ணுங்க, slowly British mula bercampur tangan dalam urusan negeri-negeri Melayu tempatan. Seriya? Number 1. See, now you can see that pembesar Melayu Long Jafar, Ngah Ibrahim telah memajukan perlumbungan biji timah dengan membawa masuk pelumbung Cina, ya. Ngah Ibrahim menjadikan Kuala Sepatang sebagai pelabuhan untuk mengangkat biji timah dari Perak ke Pulau Pinang. So அதே போல தான் Lembah Kinta. Bila kita pergi Lembah Kinta, ini adalah kawasan sekarang hari ini kita panggil Ipoh நம்ம சொல்றோம். Then Batu Gajah. இதெல்லாமே வந்து Lembah Kinta வந்து போறோம். Perkembangan kegiatan perlumbungan biji timah menyebabkan kemunculan bandar. Bandar Gopeng, Ipoh, Batu Gajah dan Kampar. இந்த bandar பேரு நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. Ada 4 bandar yang penting. Okay. Ipoh, Gopeng, Batu Gajah dan Kampar. Okay. Sultan Ismail mengusahakan dan memajukan kawasan perlumbungan baharu di Lembah Kinta yang menyebabkan kemunculan bandar Papan dan Pangkalan Pego. Okay, இந்த இடத்தை நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. Okay, now tadi Cikgu sudah beritahu bagaimana mereka berjaya menyelesaikan masalah. Okay, now before that Cikgu belum siapkan nota saya, ya. இந்த notes complete பண்ணிட்ட பிறகு நான் உங்களுக்கு அதை அனுப்பி வைக்கிறேன். Okay, tengok juga benda yang sama juga. Cikgu sudah ringkaskan. Perlumbungan biji timah pada abad ke-19 juga dijadikan pusat pentadbiran Kesultanan Selangor sebelum berpindah ke Kelang menjadi pusat pengutipan cukai biji timah yang dibawa keluar melalui Sungai Langat. Sepatutnya எல்லாமே Sungai Langat, எல்லாமே sungai dah. Semua pun sungai, ya. So sungai adalah tempat jadi sebagai pengangkutan untuk mengangkut
mengangkut biji timah dari kawasan pedalaman ke pelabuhan. ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. அதனால தான் வந்து di sungaiல வந்து குத்திப்பன் சுக்கை நிறைய நடக்கும். ஓகே, kawasan sungaiல இந்த இடத்துல தான் வந்து போட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. யாரு வந்து siapa mau menguasai sungai ini. ஓகே, Sungai Langat, Sungai Ujung, Sungai Linggi, இந்த மாதிரி நிறைய sungai இருக்குது. ஓகே, mereka mau berebut-rebut. அது வந்து siapa itu merebut-rebut? Pembesar-pembesar. ஓகே, இந்த pembesar. ஓகே, இவனுங்க அடிச்சுக்கிறானுங்க. குத்திப்பன் சுக்காய் நிறைய கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. ஓகே, dan Kuala Lumpur pula merupakan pusat pengeluaran biji timah yang penting di Selangor, mendorong ramai orang Melayu dan Cina mendirikan pertempatan di situ dan yang membentuk Bandar Kuala Lumpur. Oke, இது ringkasan கொடுத்திருக்கிறேன். இப்ப நம்ம வந்து kalau kita pergi ke Pahang pula, Pahang ini kaya dengan biji emas. Oke, Pahang kaya dengan emas. Tengok fakta nombor 2, mengikut rekod negara China, emas telah menjadi ekspor utama Pahang sejak abad ke-13. Okay, so இதுதான் முக்கியமான உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். Okay, di Pahang pula abad ke-16 dan 17 dijalankan oleh orang Melayu, orang asli dan orang Minangkabau. 18, kehadiran orang Cina dari Kelantan, Perak dan Negeri Sembilan menggunakan kaedah melampan. Kaedah melampan ini kamu tahu apa itu kaedah melampan? Abad ke-19, Sultan Ahmad memberikan konsesi kepada orang Eropah untuk memajukan kegiatan perlumbungan di Pahang. Pelumbung Eropah menggunakan kaedah lumbung dedak dan lumbung bawah tanah. Okay, so ini adalah tempat-tempat 3.1. Okay, 3.1 adalah di mana mereka adakan aktiviti-aktiviti perdagangan, iaitu biji hasil galian. So sekarang kita pergi kepada masalah-masalah. Okay, tadi cikgu sudah beritahu kepada kamu tentang beberapa masalah-masalah yang berlaku ya ada di negeri-negeri Melayu, terutama sekali Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Pahang. இந்த இடத்துல okay, now please take note here. Di sini kamu perlu ambil perhatian di sini ya. Sultan Ahmad memberi konsesi kepada orang Eropah. ஓகேவா, இது நல்லா டேக் நோட் பண்ணிக்கோங்க. Memberi konsesi means apa? Memberi peluang perniagaan, peluang perdagangan. Okay, இங்க வந்து அவங்க வந்து business செய்யலாம். யாருக்கு? Orang Eropah. So kalau ini orang Eropah ini mungkinlah orang itu orang Belanda, orang Spain, Spanyol, orang British ke whoever lah, siapa-siapa pun boleh jadi. So whoever ada duit, whoever got money, the businessman got money, they can come to Pahang, they can do business in negeri Pahang dengan apa? Dengan konsesi-konsesi yang telah disediakan. Okay. So konsesi yang telah diberikan kepada orang Eropah ini telah menjadi satu cabaran besar kepada British yang tinggal di negeri-negeri selat. Okay, அது வந்து ஒரு பெரிய சபாரானா இருந்தது. அது என்ன சபாரான் அப்படின்னு நம்ம ஒண்ணு கொண்டாத்துல பார்ப்போம். ஓகேவா? Now, so negeri Perak kita sudah tahu, negeri Perak ada perang larut 1861 hingga 1874 membawa masuk ramai orang Cina. So அங்க என்ன நடந்தது? Pergaduhan menjejaskan perdagangan biji timah. Golongan pelabur dan pedagang negeri-negeri selat meminta British campur tangan. சரியா? இது negeri Perak. இது நான் வந்து உங்களுக்கு முதல்ல explain பண்ணிட்டேன். Strategi di negeri Perak. Okay. Masalah kedua, itulah yang tadi cikgu kata, perebutan takhta Kesultanan Perak. Okay, kalau kita panggil di negeri Perak, berbeza sedikit. Negeri Perak உடைய sistem வந்து கொஞ்சம் different-ஆ இருக்கும். Okay, negeri Perak ini sangat besar. Okay, sangat-sangat besar. Jadi, kawasan negeri Perak ini dipecahkan kepada beberapa wilayah. Okay, நிறைய wilayah pecah பண்ணிட்டானுங்க. So, whoever want to become sultan, siapa-siapa yang mau jadi sebagai sultan, mestilah follow this method. Okay, awalnya kena jadi sebagai raja di Hilir, dari Raja Hilir dan kemudian jadi sebagai Raja Bendahara, kemudian jadi sebagai Raja Muda, then only can become sultan. Okay, then only can become sultan. So inilah strategi yang telah diamalkan, telah digunakan di negeri Perak. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னு? புரியுதா? அப்ப எப்படி இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க நெகிரி பேராவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்டேஜ். ஓகே, so bawah sekali raja,
Kilir. Then Raja Bendahara. Then Raja Muda. Apparama தான் சுல்தான் ஆக முடியும். Okay, then only can become sultan. So they must follow this system. In the system inilah yang kita panggil sistem penggiliran. Okay, bila sultan ini sudah mangkat, then who become the next sultan? Let's say lah Sultan Ali sudah mangkat, then who can become the next sultan? Raja Abdullah. Raja Abdullah. Okay, Raja Abdullah will become the next sultan. Itu standard procedure yang sudah lama diamalkan. But unfortunately, what happened di negeri Perak adalah sistem penggiliran ini tidak diamalkan. Waktu ini ya, they never practice this one, they didn't practice this one. So what happened? Bila Sultan Ali ini sudah mangkat, இவரு மண்டையை போட்டாரு. ஓகேவா? மண்டையை போட்டாரு, செத்து போயிட்டாரு. இப்ப யாரு கிங் ஆகணும்? ராஜா அப்துல்லா தான் கிங் ஆகணும். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா தானே? Betul kan? Waktu dia sudah mangkat, semasa Sultan Ali sudah mangkat, what happened? Raja Abdullah tidak pergi ke upacara pemakaman. So, never attend, tidak pergi. Tidak pergi. Pergi ke mana? Upacara pemakaman. Kita panggil apa? Kematian சொல்ல மாட்டோம், pemakaman சொல்லுவோம். இங்க பாருங்க. Upacara pemakaman, tidak pergi upacara pemakaman. Okay? So நீங்க kematian, அது kematian itu hanya digunakan untuk orang biasa. Upacara pemakaman. Pemakaman. Okay? Pemakaman. N வரும் பின்னாடி. sini ada. Okay, kenapa? Kerana dia rasa apa? இவருக்கு ஏற்கனவே கொஞ்சம் கடுப்பு இருந்துச்சு இந்த மனுஷன் மேல. ஓகேவா? இவருக்கு கொஞ்சம் கோவம் இருந்தது. அதனால செத்து போயிட்டே. ஓகே, ரைட்டு தான், செத்து போயிட்ட, பரவாயில்ல, நான் உன்னுடைய சாவுக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு dia tidak pergi. Okay? But mengikut sistem royal family ya, royal family, kalaulah orang itu tidak datang, okay, இந்த இடத்துல இப்ப சுல்தான் அலி செத்து போயிட்டாரு, மண்டையை போட்டாரு. இப்ப ராஜா அப்துல்லா அங்க போகணும். ஆனா ராஜா அப்துல்லா போகல. அப்ப என்ன நடந்துச்சு? What happened? Who will become the next king? Before mereka இப்ப பாருங்க, இவர் செத்து போயிட்டாரு தானே, சுல்தான் அலி இறந்துட்டாரு தானே. Raja Ismail. Okay, நல்லா கேட்டுங்க. சுல்தான் அலி sudah mangkat. Sultan Ali sudah mangkat. இப்ப இந்த சுல்தான் அலி செத்து போயிட்ட கையோடையே புதைக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு, sebelum tanah mereka ya, makam பண்றதுக்கு முன்னுக்கு kena pilih seorang sultan. சுல்தானை சூஸ் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் தான் இவரை போயிட்டு புதைக்க முடியும். அது வரைக்கும் புதைக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? இதுதான் அவங்களுடைய ஆர்டர். ஓகேவா? இப்ப இவரு போகல, அங்க இல்ல. So definitely they won't choose him. Kenapa? Dia tidak pergi upacara pemakaman. Next adalah, சரி, அடுத்து யாருன்னு பார்த்தா ராஜா இஸ்மாயில் இருக்கார். அப்ப ராஜா இஸ்மாயில் boleh jadi sebagai sultan. Betul kan? Betul ke salah? So they will choose Raja Ismail. Am I right? Yes. Yes, but they never choose Raja Ismail. So what happened? They choose Raja Yusuf. Okay, Raja Yusuf. Why didn't they choose Raja Ismail? Kenapa mereka tidak pilih Raja Ismail? Raja Ismail yang choose பண்ணலையா? Kerana mereka ada masalah இவங்களுக்குள்ளார, இந்த கராபாட்டி ராஜாக்குள்ளார கொஞ்சம் கடுப்பு இருந்துச்சு. ஓகே, dan lagi pun Raja Yusuf dipikir apa? One minute. sorry, நான் ராஜா இஸ்மாயில் தான், சுல்தான் இஸ்மாயில். நான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சிலாப்பான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டேன். சுல்தான் அலி, ராஜா இஸ்மாயில்.
Okay, Raja Ismail. Raja Ismail dilantik. Sorry ya, Raja Ismail dilantik. Okay, they choose Raja Ismail yaitu Raja Bendara dilantik sebagai Sultan. Okay, Raja Ismail. Wait. Okay, Raja Ismail yang telah dilantik sebagai apa? Sultan. Okay, correction. Raja Ismail telah dilantik sebagai Sultan. Correction. Tengok di sini selepas kemangkatan Sultan Ali, Raja Ismail itu Raja Bendahara dilantik sebagai Sultan. Okay, now இப்ப இந்த ராஜா இஸ்மாயில் வந்து dilantik sebagai Sultan. இவர் வந்து இப்ப கிங்கா மாறிட்டாரு. சரியா? இப்ப இவர் வந்து கிங்கா மாறிட்டாரு. Sudah jadi sebagai king. இப்ப யாரு ரொம்ப கடுப்புல இருப்பா? Siapa sangat marah sekarang? Raja Abdullah. ராஜா அப்துல்லா sangat marah. இவர் வந்து சரியான கடுப்புல இருப்பாரு. நீ எப்படி நான் வரலாட்டினாலும் நீங்க எப்படி how come you can choose him sebagai king? Okay, so sangat marah ya Raja Abdullah sangat marah. Okay, dengan tindakan ini. So prosedur simple sahaja. Prosedur simple sahaja. Kenapa you tak pergi? Okay, ya ni Paula in the upacara. Okay, yes, I have a question. yeah. Like, the Sultan Ali mangkat, who will choose the next Sultan? Like, who have the rights to choose? What do you mean? Like, the Sultan Ali already died, so like, after that, like, the Raja Muda have the heart to be the Sultan. Yes, But correct. who will like announce that he is the Sultan after that? Kerabat di Raja. Kerabat di Raja. So even though they cannot decide themselves, mereka tidak boleh mengambil keputusan, okay, நான் தான் எப்படி king ஆக போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு decide பண்ண முடியாது. Kerabat di Raja, they will do all the family members. So this is the family members. Family members na, you kena faham, di negeri Perak ini family members, this one is a family members, bermaksud bukanlah semua ini satu keluarga tau. இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு keluarga கிடையாது. இது வந்து மாமா, இது மச்சான், இது சித்தப்பா, இது பெரியப்பா, அந்த மாதிரி. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? So இதெல்லாமே வந்து kerabat di Raja தான். அப்ப முக்கியமான அந்த kerabat Raja yang ada ini, mereka akan buat rundingan lah, mereka akan berbincang, then only mereka akan pilih sultan mereka. Puridenglah. Kalau kita pergi ke negeri lain adalah contohnya Selangor. Okay, kalau kita pergi ke negeri lain Selangor, bila sultan sudah mati ya, sultan setu poita கையோட immediate mereka akan mereka akan pilih ya anak pertama, the first son. Okay, first son will become in the standard procedure. Okay, in the standard procedure, so will become the king. Kalaulah mereka rasa ya, இப்ப பாருங்க contoh kata, in the first son ada masalah, anak pertama ini ada masalah, problem இருக்குது, is a very problem creator, tidak sesuai, tidak layak untuk jadi sebagai king. ஓகேவா? anak pertama tidak layak jadi king, அப்ப என்ன நடக்கும்? kerabat di Raja. Okay, எல்லா இடத்துலயும் kerabat di Raja வந்து discuss பண்ணுவாங்க. இவன் வந்து லாயாக்கே இல்ல, he is not eligible to become the king, so we choose someone else. அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுவானுங்க. After discussion only they will decide who will become the king. Okay, so whatever it is, dalam kerajaan kalau mereka nak pilih seseorang king, semua ini akan dibincang melalui kerabat di Raja ya, the family members will discuss. Am I answer your question? Yes, I have another question. Yes. Like in the fairy tale story, like when the king was almost like Sarat mati, so the king will say like you have to be the king like before he dies, right? அதாவது like what you said, the king will decide, king will tell who will become the king, correct? Yes. Then before he dies. itu pewarisan. Itu pewarisan, waris பண்றது. Okay, contoh kata sebenarnya anak pertama தான் வந்து king-ஆ மாறணும். Contoh kata ya, anak pertama perlu jadi king. Tetapi sebelum kematian, சாவறதுக்கு முன்னுக்கு the sultan said, okay, I don't like my first king, I choose Mr. A. Okay, Mr. A, you become king. அப்படின்னு sultan sudah pun buat wasiat சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. Okay, I don't like my king to become the king, so I choose Mr. A to become the next king after my death.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு wasiat போட்டுட்டு போயிட்டாருனாக்கா you cannot abaikan wasiat ini. Faham ke? Faham, cikgu. Okey, அவர் வந்து அந்த wasiat எழுதணும். Kena buat wasiat itu. Kalau tidak, macam follow the struktur yang sedia ada. அந்த organisasiயை வந்து அவங்க கணக்கா ஃபாலோ பண்ணிட்டே போக வேண்டியதுதான். Right? Okay. But terutama sekali ini benda yang pernah berlaku. Kita pernah tengok di negeri Selangor. Negeri mana? Negeri Singapura. Johor ni நம்ம பார்த்தோம் தானே? Johor. Sultan Johor sudah mangkat. So what happened? That time itu Tengku Husin. Tengku Husin ada tak dalam negeri Selangor? Tengku Husin pergi mana? Di Johor lah. Still remember no? Negeri-negeri Selat. Tengku Husin ada tak semasa Sultan Johor sudah mangkat, Tengku Husin ada pergi tak upacara pemakaman? Tidak pergi. So what happened? They choose anak dua, second son, Tengku Abdul Rahman. They choose Tengku Abdul Rahman to become the king of negeri Johor. Okay. So akhirnya what happened? This Tengku Husin so angry, but he can't do anything. So he get help from Stamford Raffles. Mendapatkan bantuan dari Stamford Raffles untuk gelarkan ataupun jadikan dia sebagai King of Singapura. So same things, benda yang sama juga ya, the same things is happen in negeri mana? Negeri apa? Negeri Perak. Okay ba? Perkara yang sama juga ya berlaku di negeri Perak. So now we notice that Sultan Ali sudah mangkat, then the second Raja Muda supposed to become the next king, but tidak jadi, so he become the king. Raja Bendahara telah jadi sebagai king. So this man, yaitu Raja Abdullah, dia sangat marah dengan tindakan ini, tapi dia tak boleh buat apa-apa. He can't do anything. Tak boleh buat apa-apa. Raja Abdullah tak boleh buat apa-apa. Kerana apa? Kerabat di raja, ya, seluruh kerabat di raja, bukan seluruh lah, sebahagian kerabat di raja sokong kepada Raja Abdullah. So இவருக்கு வந்து யாருக்கு சப்போர்ட் பண்றா? சுல்தான் இஸ்மாயில், Raja Ismailக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க. So அதனால வந்து Raja Abdullah hanya mendapat sokongan dari Dato' Maharaja Lela, அப்புறம் Dato' Maharaja Lela கிட்ட இருந்து சொக்கோங்கான் வந்துச்சு. இந்த மாதிரி 1-2 பேர் தான் அவருக்கு சொக்கோங் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, tengok di sini ya. Okay, Sultan selepas kemangkatan Sultan Ali, Raja Ismail iaitu Raja Bendara dilantik sebagai Sultan. Okay, mendapat sokongan pembesar Hulu Perak termasuk Ibrahim. Okay, நிறைய பேர் வந்து இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Manakala Raja Yusuf iaitu Raja Hilir menuntut haknya sebagai Sultan setelah lama diketepikan. Itu Raja Yusuf. Tuntutan Raja Abdullah iaitu Raja Muda tidak ditabalkan sebagai Sultan kerana tidak hadir ke upacara pemakaman Sultan Ali walaupun dijemput. Menuntut kembali haknya sebagai Sultan akibat masalah keuangan dan desakan golongan pelabur orang Eropah di China, dan China mendapat sokongan pembesar iaitu Dato' Maharaja Lela. Okay ba? இதுதான் வந்து masalah pewarisan takhta. Okay, inilah masalah pewarisan takhta yang berlaku di mana? Di negeri Perak. So, masalah ini harus diselesaikan. Problem ini perlu diselesaikan. So, negeri Perak sendiri kita sudah nampak ada 2 masalah. Okay, negeri Perakல 2 masalah இருக்குது. One, masalah pewarisan takhta, dan lagi satu adalah pergaduhan kongsi gelap China. Okay, so inilah 2 masalah yang ada di negeri Perak. So waktu inilah British mengambil keputusan untuk bercampur tangan. So now apa yang kita nak tahu di sini adalah, tengok, Andrew Clark iaitu Gabinot Negeri-Negeri Selat mengesahkan Raja Abdullah sebagai Sultan Perak, menamatkan persengketan pelumbung China di laut. Okay, apa yang jadi? What happened?
What happened? Okay, what happened? Sekarang masalah kita sudah nampak ya, ada dua masalah perak. Okay, perak sendiri ada dua masalah. Satu, perebutan takhta. Okay, dua, pewarisan, pergaduan kongsi gelap. சரியா? இந்த ரெண்டு மசாலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. Okay, pergaduan kongsi gelap. Pergaduan kongsi gelap. So, ini dua masalah yang ada di negeri Perak. So, perebutan takhta adalah, kita nampak di sini, kita ada siapa? Masalah di antara siapa dengan siapa? Sultan, Raja Muda ya. Raja Muda Abdullah. Versus dengan Sultan Ismail. ஓகேவா? இது வந்து சுல்தானா மாறிட்டாரு. The Bendahara, he already become the next king. He already become Raja Bendahara, already become the king, king of negeri Perak. Okay, so now this one Raja Muda, this one Sultan. They have a problem. Okay, so British dapat tahu negeri Perak gini kaya dengan apa? Kaya dengan biji timah. So British sudah mula berfikir buat satu rancangan. Kalaulah saya menguasai negeri Perak, saya boleh dapatkan biji timah tanpa sebarang gangguan. So they started to fikir. Then British telah hantar seorang iaitu Gubernur negeri-negeri Selat. This is the first perjanjian. Kamu kena tahu perjanjian pertama di negeri-negeri Melayu adalah perjanjian telah hantar Sir Andrew Clark. Okay, Sir Andrew Clark. Mereka telah panggil Sir Andrew Clark untuk selesaikan dua masalah ini. So Sir Andrew Clark, apa yang Sir Andrew Clark telah buat? Panggil semua orang. Okay, Raja Muda, Sultan Ismail, lagi ada siapa? Kongsi gelap. Dalam kongsi gelap ini kita ada siapa? Kongsi gelap ini mereka panggillah kapitan kongsi gelap Jihin, ketua Jihin and Haisan. Panggil எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டான். எங்க கூப்பிட்டான்? ke mana? Sir Andrew Clark panggil mereka ke mana? Ke Pangkor. Okay, ke Pangkor. Di sinilah mereka telah buat satu perjanjian yang dikenali Perjanjian Pangkor. Okay, Perjanjian Pangkor. Perjanjian Pangkor ini telah termeterai atas sebuah kapal. நடு கடல்ல உட்கார வச்சு எல்லாத்தையும் கூட உட்காந்து மீட்டிங் போட்டு இந்த செட்டல் பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணானுங்க. ஓகேவா? Faham? Okay, tengok. 1 minute. Perjanjian Pangkor atas kapal. Not mistaken, the kapal name is HMS Proto. Perjanjian Pangkor. Okay, ini satu museum lagi இது இருக்குது. Kata museum mana ini? Satu perjanjian yang telah dibuat, kamu boleh nampak di sini. Sultan Sir Andrew Clark, Sir Andrew Clark telah panggil pemimpin-pemimpin untuk membuat perjanjian. Ini satu. Atas kapal, இது வந்து கப்பல் மேல நடந்துச்சு இது.
Perjanjian Pangkor 1874, 1874. Okay, 1874. So this is the what? Perjanjian. Ini perjanjian. Okay. So dalam perjanjian ini kamu boleh nampak ini berlaku atas kapal sekali lagi cikgu ulang ini perjanjian. This is the perjanjian. Okay, idan the perjanjian cap mohor lang இருக்குது. Okay, Sir Andrew Clark panggil mereka untuk selesaikan masalah ini. Bagaimana mereka selesaikan masalah? Kamu boleh nampak ya dalam perjanjian Pangkor ini Sir Andrew Clark telah hantar surat யாருக்கு அனுப்பியிருக்காரு? ராஜா முடா அப்துல்லா, சுல்தான் இஸ்மாயில், kemudian ஜிஹின், ஐசான், இவனுங்க எல்லாத்துக்குமே லெட்டர் அனுப்பிட்டாங்க, எல்லாத்தையும் வர வச்சுட்டானுங்க. ஆனா satu orang yaitu Sultan Ismail tidak hadir semasa perjanjian ini dibuat. ஓகேவா? இந்த perjanjian செய்யும் போது Sultan Ismail வரல. Kenapa Sultan Ismail tidak datang? Anyone know? இது நீங்க உங்க புக் டெக்ஸ்ட்ல நீங்க படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. இதெல்லாம் பழைய புக் டெக்ஸ்ட்ல இருக்கும். ஓகே, kenapa Sultan Ismail tidak datang? Anyone know? Siapa tahu tak? Students, தெரியும்னு சொல்லுங்க, தெரியலன்னு சொல்லுங்க. அமைதியா இருந்தா எனக்கு எப்படி தெரியும்? தெரியலன்னு சொல்ல வேண்டியதானே? நீங்க எல்லாம் அமைதியா இருக்கிறீங்க. நான் சொல்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Tata means cakap tata lah. Saya boleh explain. Okay? Ini Sultan Abdullah. You see? Nampak tak? What do you notice that? Sultan Abdullah 2, Sultan Perak ke-26. Nampak tak? Ini perjanjian. Okay, ini Sultan Yusuf ke-27. And what happened to Sultan Ismail? Sultan Ismail tak ada. What happened to Sultan Ismail? Ini perjanjian. Okay? Replika ya. Okay, now what happened? Apabila perjanjian Pangkor ini termeterai ya, British sudah pun hantar surat kepada semua orang ini, semua ketua-ketua. Raja Muda Abdullah, Sultan Ismail, Jihin, Aisan, pembesar-pembesar எல்லாத்துக்குமே surat அனுப்பிட்டானுங்க. ஆனா hanya siapa datang? Siapa yang hadir untuk perjanjian ini? Raja Abdullah datang. Okay? Raja Yusuf ada datang. Tetapi Sultan Ismail tidak datang. Tidak hadir. He never come. Tidak hadir. Tidak datang. Okay? Tidak datang. Kenapa Sultan Ismail tidak datang? Walaupun surat sudah dihantar, kerana Sultan Ismail menerima surat. Okay? Lambat. Later தான் அவருக்கு சூரட் கிடைச்சது. அப்ப இந்த சூரட் லேட்டா கிடைச்சதுனால so Sultan Ismail not aware there is an discussion. There is a discussion di Pangkor. Okay, kapal ஒரு discussion நடக்குதுன்னு Sultan Ismail tidak tahu. Dan selepas semua upacara, semua adat-adat, இதெல்லாமே இந்த adat. Ini adat perjanjian Pangkor ini semua sudah selesai, baru Sultan Ismail dapat tahu, oh, இங்க ஒரு perjanjian நடந்திருக்குது அப்படின்னு baru dia dapat tahu. Okay? Ini perjanjian Pangkor 1784 1784. 20 Januari 1784. So hasil perjanjian ini, melalui perjanjian ini apa yang berlaku adalah Sultan Ismail இப்ப இந்த இடத்தை settle பண்ணிட்டானுங்க. So what happened now? Sultan Ismail. இப்ப Sultan Ismail kan mengikut di sini, apa yang kita nampak di sini adalah Sultan Ismail sebagai Sultan ganti kan. இங்க Ismail தானே இருக்கிறாரு இப்ப. Betul kan? Ismail Islamiyawa. என்ன எழுதி இருக்கிறேன் நானே? Siapa Sultan sebelum perjanjian? Ismail, okay? Ismail. Okay, sebelum perjanjian ini Ismail. After the perjanjian Pangkor 1874,
Sultan Ismail go back as what? இப்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நார்மலா மாறிடுச்சு. Okay, sudah jadi normal. That means they started to follow biasa. Contoh Raja Abdullah, now he become the king. Then Raja Ismail sudah jadi apa? Raja Ismail jadi apa? Raja Muda. Raja dihilir, Raja Yusuf sudah jadi sebagai Raja Bendahara. Mariruchi. Clear? Ini selepas perjanjian Pangkor 1874. Wah. So sekarang ini siapa? Raja siapa who happy? Abdullah. Ah? Raja Abdullah. Abdullah. Now he becomes Sultan ready. Yeah? Sultan Abdullah so happy with this decision. So now, இப்ப வந்து இவர் வந்து what he follow must do what? Mengikut perjanjian, siapa mengiktirafkan? Who appoint him sebagai king? Sir Andrew Clark. Sir Andrew Clark. So maksudnya the British appoint him as a king. Am I right? British appoint him as a king. So now what happened? They Sultan Abdullah terpaksa menerima seorang resident. Terpaksa menerima seorang resident. Orang resident இப்ப Sultan Abdullah perlu menerima. So what happened finally? Yes. Sorry to interrupt you, but I got a question. What is that? அந்த Sultan Ismail later வந்ததுக்கு வந்து like Raja Abdullah காரணமா சொல்றீங்க? சுல்தான் இஸ்மாயில் லேட்டா வந்ததுக்கு சுல்தான் அப்துல்லா காரணம் கிடையாது, பிரிட்டிஷ் தான் காரணம். Oh, they gave the letter like a bit late. British purposely sent the letter late. Purposely. Kenapa purposely? Very simple. ஒரு சிம்பிளான தியோரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னாக்கா, கலா பிரிட்டிஷ் mau support சுல்தான் இஸ்மாயில். இப்ப சுல்தான் இஸ்மாயிலுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுன்னு வச்சுக்கோங்க. So Sultan Ismail definitely won't accept British as a resident. Won't accept because why? The thing is goes smoothly, no problem. Tetapi Raja Abdullah, yaitu Raja Muda ini ada masalah. Dia sudah dia jadi sultan. So you need the backup. So on the backup kaga Raja Abdullah சொல்லிட்டாரு, British, whatever you tell to me, I will follow you. Okay, whatever, all the instruction I follow you, asalkan saya jadi sebagai sultan. ஓகேவா? ஸோ அந்த சொல்லிட்ட கேட்ட பிரிட்டிஷ்க்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ரைட்டு நீயே வந்து சுல்தானா மாறிடு, நீ வந்து ஒரு ரெசிடென்ட் தெரியுமா பண்ணிக்கோ அப்படின்னு பிரிட்டிஷ் சொல்லிட்டானுங்க. ஸோ சுல்தான் அப்துல்லா jadi king, Abdullah ya, Raja Muda Abdullah jadi king, then accept seorang resident, cerita habis. Then finally British berjaya menguasai negeri Perak. Selepas perjanjian Pangkor 1874, Perjanjian Pangkor 1874, British berjaya menguasai negeri Perak. They conquered negeri Perak. Any questions until now? Yeah, sir. Questions? But Raja Ismail can give it, right? ஏன்னா அவருக்கு வந்து like calculator கிடைச்சிச்சு. So like அவர் சொல்ல முடியாதாங்க சார்? calculator கிடைச்சிச்சு. அதெல்லாம் முடியாது. எல்லாத்தையும் முடிஞ்சு போயிருச்சா? perjanjianலாம் சோப்பெல்லாம் குத்திட்டானுங்களே. சோப்பெல்லாம் குத்தியாச்சு. இது பாருங்க, இந்த சோப்பெல்லாம் semua sudah buat. All the people, all the pembesar semua sudah terima. So after all this, இது வந்து எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு agreement போட்டாச்சு. Once you done the agreement means done. No other, no, you can't go back. நீ ரிட்டர்ன்லாம் பண்ண முடியாது unless you want to fight. If you want to willing to fight means you fight lah. சண்டை போடலாம். அப்ப இந்த சண்டை போடும்போது siapa? Raja Ismail boleh pergi perang dengan Sultan Abdullah. Boleh, tak ada hal. Tetapi Raja Ismail வந்து Sultan Abdullah கூட வந்து இப்ப சண்டை போட போனாருனாக்கா, siapa akan membantu Raja Abdullah? British. Definitely British akan membantu. Okay? So இதுதான் வந்து இந்த டேபிள்ல தான் அவங்க வந்து சைன் பண்ணி இருக்கிறாங்க. inilah major.
Okey, meja ya, meja perjanjian Pangkor. Meja perjanjian Pangkor. Faham tak? So, adakah saya menjawab soalan kamu? Yes. Ya, so jadi Sultan Abdullah akhirnya terpaksa mengaku tidak boleh buat apa-apa. Okey, dia sedar kalau dia nak pergi disturb Raja Abdullah, Sultan Abdullah, mestilah British akan membantu dia. Kenapa? British melindungi ataupun mempertahankan kepentingan mereka. எவனா ஒருத்தன் வந்து சொல்றதை கேட்டுட்டு ஆடுறான். அப்ப சொல்றதை கேட்டுட்டு ஆடுறது யாரு? இப்ப ராஜா அப்துல்லா. அப்ப ராஜா அப்துல்லா என்னத்த சொன்னாலும் பிரிட்டிஷ் என்னத்த சொன்னாலும் ராஜா அப்துல்லா terpaksa dengar. So British of course lah protect Raja Abdullah. So and Raja Ismail pun dia tidak ada begitu ya kekuatan untuk memberi serangan terhadap Raja Abdullah. So he just keep quiet. Okay, no problem. Just follow what? Sistem penggiliran apa சொல்லிட்டு அப்படியே அமைதியாயிட்டார் Raja Ismail. Jelas tak? Sir, Yes. after the Raja Yusuf ran as the Raja Muda, who was Jahile? Who was the Raja Ilir? Supposed to be the Sultan Ali's son. ஆனா அவர் பேரு என்னன்னு தெரியல. Supposed the Sultan Ali's son supposed to be become the Raja Ilir. இது அப்படியே இந்த சர்க்கிள் அப்படியே வரும். இந்த டர்ன் அந்த டேக் டர்ன் பண்ணும். ஓகேவா? இப்படிதான் இதான் சர்க்கிள். இவரோட son will become the next. His son will become what? The Sultan Ali's son become Raja Ilir. But kita tidak tahu siapa nama baginda ya. We don't know what the name of Raja Ilir. Supposed to be like this. Okay? Any questions right now? No, sir. No. No, sir. Okay, so dapat jawapan. So saya berjaya menjawab soalan-soalan kamu. Okay, now mari kita tengok perjanjian, syarat perjanjian Pangkor. Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Raja Ismail dibenarkan memakai gelaran Sultan Muda yang diberikan sebagai sebuah jajan kecil untuk ditadbir. Sultan menerima seorang residen. Okay, Sultan menerima seorang residen. The first resident of negeri Perak adalah J.W.W. Birch. Okay, the first resident J.W.W. Birch. Nasihatnya mesti diminta dipatuhi ya. So mengikut perjanjian ini, perjanjian Pangkor, apa yang dikatakan adalah Sultan perlu menerima nasihat residen. Okay, residen berkuasa dalam semua perkara. Sekali lagi cikgu ulang, residen berkuasa dalam semua perkara kecuali agama Islam dan adat Melayu. அப்ப secara ham நம்ம நல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சுல்தான் hanya ada kuasa dalam apa? Sultan hanya ada kuasa dalam apa? Agama Islam dan adat Melayu. That's all my honor. Simple. Okay, finish. So Sultan secara tersirat kita nampak Sultan hilang kuasa. ஓகேவா? சுல்தான் hilang kuasa. இது அவங்க ரியலைஸ் பண்ணல. Okay, Sultan Abdullah tidak realize semasa membuat perjanjian ini. Sultan Abdullah tidak realize. Oh, apa yang Sultan Abdullah nak, dia mau jadi king sahaja. Okay, itulah motif Sultan. Raja Abdullah. Dia nak jadi sebagai king, itu yang motifnya. Tetapi dia tidak realize residen akan rampas kuasa Sultan. Okay, Pak? Okay, nombor 4. Nga Ibrahim diakui sebagai orang kaya menteri laru dan menerima seorang penolong residen. British berkuasa penuh. British berkuasa penuh. So, jawapan sudah pun ada di sini. Kamu boleh nampak berkuasa penuh ke atas pungutan cukai di Perak. Seria? So, ini perjanjian Pangkor 1874. Dan diorama ya menandatangani ini கூட நம்ம பார்த்தோம். Seria, ini negeri Perak. Kamu sudah nampak ya, tengok di sini.
Andrew Clark yaitu Gubernur Negeri-Negeri Selat bertindak memanggil Ketua Kumpulan Jihin dan Aisan untuk menamatkan perselisihan faham antara mereka. Pembesar Melayu yang bertelaga dipanggil untuk berunding di Pulau Pangkur bagi menamatkan perselisihan di Perak. Antara pembesar Melayu yang hadir termasuklah Raja Abdullah, Nga Ibrahim dan Dato' Sago, Sultan Ismail dan Raja Yusuf tidak menyertai rundingan tersebut. Actually Raja Yusuf வந்திருந்தாரு, ஏன் book text இப்படி போட்டிருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. Sebenarnya Raja Yusuf ada hadir. I don't know why they put like this, but never mind. Only Sultan Ismail sahaja tidak hadir. இதுல கூட எழுதல பாருங்க, ஏன் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதவே இல்லை. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது. So Raja Ismail kenapa tidak hadir? Kerana lambat menerima surat jemputan. Surat jemputan. Idan karanam. Lambat menerima surat jemputan. Okay, தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அப்படி உங்க டீச்சருக்கு யாருன்னு கேட்டாங்கனாக்கா இது ஆன்சர் கொடுங்க. மேபி உங்க ஸ்கூல் டீச்சர் கூட தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியல. Supposed to know because this is sometimes they won't explain. சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் கதை என்னன்னு. Okay, now any questions? இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்காங்க? தடை சொல்லானா? Okay. Okay, tengok sistem resident, kita pergi Negeri Perak. The first resident of Negeri Perak adalah J.W.W. Birch. Okay. Peranan residen British menasihati Raja Melayu dalam semua hal ehwal pentadbiran kecuali berkaitan agama Islam dan adat Melayu. Semua nasihat hendaklah diikuti dan dipatuhi. Okay, follow பண்ணியே ஆகணும். முடியாதுன்னு சொல்லவே முடியாது. kena follow. Kalau mereka tidak follow, what will happen? British akan melancarkan serangan. They will attack negeri tersebut. Okay, faham? Okay, ini berkaitan dengan Negeri Sembilan, Negeri Perak. Okay, kemudian kita pergi ke Negeri Selangor. Kita pergi ke Negeri Selangor. Apa yang berlaku di Negeri Selangor? What happened in Negeri Selangor? Negeri Selangor bukan masalah dengan Sultan. Tidak ada masalah dengan Sultan, tetapi ada masalah dengan siapa? Masalah dengan pembesar. Ini pembesar. Okay, pembesar dan pembesar. Pembesar. Okay, Sultan Negeri Perak adalah Sultan Sulaiman. Am I right? Sultan Negeri Selangor adalah Sultan Abdul Samad. Sultan Abdul Samad. Okay, இவங்க ரெண்டு பேருமே pembesar. Dua-dua ini adalah pembesar. Okay, now Sultan Abdul Samad adalah King of Selangor. Okay, King of Selangor. Ini Sultan Selangor. Perang Klang. Betul sehingga Perang Klang. Okay, now mari kita tengok nota berkaitan dengan negeri Selangor. Tengok Raja Abdullah bin Raja Jafar dan Raja Mahadi bin Raja Sulaiman. Okay, sebenarnya kawasan Sungai Kelang ataupun pentadbiran negeri Kelang ini pada awalnya telah diketuai oleh Raja Sulaiman. Raja Sulaiman. Okay, ini நீங்க take note பண்ணீங்க. Raja Sulaiman. What happened? Sebaik saja Raja Sulaiman ini sudah mangkat. இவர் செத்து போயிட்டாரு, இறந்துட்டாரு. அப்ப இறந்துட்ட கையோட இந்த இடம் யாருக்கு வரணும்? இந்த காவாsan Kelang யாருக்கு வரணும்? Raja Mahadi. Raja Mahadi. Kerana Raja Mahadi adalah anak Raja Sulaiman. Malangnya Sultan Abdul Samad. Okay, Sultan Abdul Samad telah melantik Raja Abdullah. He choose Raja Abdullah to become the waris ataupun pentadbir, pembesar lah. Pembesar Kelang. Okay, Kelang ada pembesar, they appoint him. So, this man, Raja Mahadi sangat marah dengan apa? Sultan Abdul Samad, lalu dia tidak dapat
he not able to fight. Dia tidak boleh memberi serangan terhadap Raja Abdullah. Sultan Abdul Samad. Sultan Abdul Samad வந்து attack பண்ற அளவுக்கு அவருக்கு வந்து தைரியம் கிடையாது. Kerana kamu tahulah mereka ini sangat setia kepada Sultan. Tetapi dia bergaduh dengan Raja Abdullah. புரிஞ்சா? சிம்பிளா நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, என்ன பண்ணிட்டாரு? gaduh dengan Raja Abdullah. So now memperoleh hak mentadbir daerah Kelang daripada Sultan Abdul Samad, berjaya memajukan daerah Kelang sebagai pusat pengeluaran biji timah dengan pembukaan kawasan lumbung di Ampang dan Kuala Lumpur, mendapat sokongan kumpulan Haisan. Disan sekongsi gelap. Manakala Raja Mahadi, putera Raja Sulaiman, mentadbir Kelang sebelum diserahkan kepada Raja Abdullah. Kemajuan perlumbungan biji timah di daerah Kelang mendorong Raja Mahadi menuntut hak ke atas daerah tersebut yang pernah diletakkan di bawah kekuasaan ayandanya. Mendapat sokongan kumpulan Jihin. Kongsi gelap இங்கே இருக்கிறாங்க. சரியா? இதான் ரெண்டு பேத்துக்குள்ள பிரச்சனை. Inilah yang tadi juga kata perbalahan antara pembesar. Oke, perbalahan antara pembesar ini berlaku di negeri Perak, negeri Selangor dan negeri Sembilan. Selangorல negeri Sembilan அந்த பிரச்சனை இருக்குது. ஓகேவா? So ini dua masalah ya, masalah yang berlaku di negeri Selangor. So finally what happened? Dua orang ini mula gaduh. So aktiviti biji timah ini tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Lalu Sultan Abdul Samad telah meminta bantuan dari Tengku Kudin. Okay, minta bantuan dari Tengku Kudin from Kedah. இவர் வந்து Tengku Kudin. Okay, minta bantuan dari Tengku Kudin dari Kedah untuk selesaikan masalah. இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறானுங்க, இந்த பிரச்சனை போய் செட்டில் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க கூப்பிட்டுருக்காரு Tengku Kudin. So Tengku Kudin sudah pun datang. வந்துட்டு நீ ஏன்டா அடிச்சுக்கிறீங்க ரெண்டு பேரும், அமைதியா இருங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்ல, mereka ini tidak dengar nasihat Tengku Kudin. Tengku Kudin adalah menantu, son-in-law. Son-in-law Sultan Selangor, Sultan Abdul Samad. Okay, Sultan Selangor, Sultan Abdul Samad. புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு? Tengku Kudin யாரு? Sultan Abdul Samad உடைய மருமகன். ஓகேவா? Tetapi dia adalah anak apa? Dari mana? Tengku Kudin dari mana cikgu kata? Kedah. Dari Kedah. Kedahல இருந்து வந்திருக்காரு பிரச்சனை செட்டில் பண்றதுக்கு. Apabila Tengku Kudin pergi menasihat Raja Abdullah dan Raja Mahadi untuk menghentikan perbalahan antara kedua-dua orang ini, mereka sangat marah terhadap Tengku Kudin. Mereka kata, kamu tidak boleh bercampur tangan dengan urusan kami kerana Tengku Kudin bukan anak Gahara. Okay, bukan anak Gahara. Anak Gahara bermaksud bukan anak jati negeri Selangor. ஓகேவா? நீ வந்து சாங்கூர்காரன் இல்ல, நீ வந்து எங்களோட விஷயத்தை தலையிடாத, நீ கிடாக்காரன் கிளம்பி ஊருக்கு கிளம்பி போயிரு அப்படின்னு இவங்க சொல்லிட்டானுங்க, வார்னிங் கொடுத்துட்டானுங்க. புரிஞ்சா? Faham? Finally Tengku Kudin minta bantuan dari British. Okay, Tengku Kudin minta bantuan dari British untuk menamatkan perang Kelang ini. Perang Kelang, ஞாபகத்துல வச்சுங்க, perang Kelang. Kedua-dua orang ini lawan itu gaduh ini perang Kelang, menamatkan perang Kelang ini. So British pun so happy untuk mau datang selesaikan masalah, because British notice that mereka boleh menguasai negeri apa? Negeri Selangor. Okay, now tengok di sini, British memberikan bantuan ketenteraan kepada Tengku Kudin untuk menamatkan perang Kelang. Okay, melalui bantuan tersebut British berharap Sultan Selangor sedia menerima perlindungan British bagi mewujudkan kestabilan politik. Okay, so British berharaplah British memberi bantuan. Okay, right தான் நம்ம செட்டில் பண்ணிருந்த பிரச்சனைய நாளைக்கு Selangor நம்ம பிடிச்சிருவோம், இங்கே ஒரு ரெசிடென்ட் வச்சிருவோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணானுங்க. Malangnya Sultan Abdul Samad so happy with the help
tetapi Sultan Abdul Samad tidak menerima residen. அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு? சுல்தான் அப்துல் சலாம் என்ன சொல்லிட்டாரு? ஓகேவா, நீ செட்டில் பண்ணி கொடுத்துட்டியா பிரச்சனையா, ரொம்ப நன்றி, சரி போயிட்டு வா, பாய் பாய்ன்னு சொல்லிட்டு அவன் அனுப்பிவிட்டார். So Sultan Abdul Samad tidak menerima residen. So British tengah fikir, சரி எப்படி Selangorல வந்து பிடிக்கிறது? Okey, waktu itulah ya British telah menggunakan mendesak, okey, mendesak Raja Selangor untuk menerima residen dengan cara apa? Kapal dia British kata apa? நீங்க வந்து ஒழுங்கா kamu tidak menjaga negeri Selangor dengan baik, akhirnya tengok kapal kami, okey, kapal kami telah diserang oleh perompak Lanun அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு alasan வந்து அவனுங்க யூஸ் பண்ணானுங்க. Tengok, British memberikan bantuan ketenteraan untuk menamatkan kekacauan di Selangor, namun British tidak berjaya memujuk Sultan Abdul Samad menerima perlindungan. British terus mencari alasan untuk meletakkan Selangor di bawah pengaruhnya bagi menguasai kekayaan biji timah. Okey, Pak. So, bagaimana? Apakah alasan yang dikatakan? Alasannya dua alasan. Satu, rompakan. Okey, Pak. Dan serangan rumah api. இந்த ரெண்டு alasan அவன் யூஸ் பண்ணானுங்க. ஓகே, சோ என்னுடைய கப்பலை வந்து லானன் வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டான். ரெண்டாவது ரூமா ஆப்பிய வந்து serang பண்ணிட்டானுங்க. தஞ்சோங் ரச்சாடோல உள்ளது. Ini dekat Negeri Sembilanல இருக்குது. Border of Negeri Sembilanல இருக்கும். Sini ada Negeri Sembilan, Tanjung Tuan. So இது ரெண்டையும் அட்டாக் பண்ணிட்டானுங்க. உனக்கு வேற வழியே இல்ல, kamu tak ada jalan cara lain-lain ya. So kamu terpaksa menerima seorang resident அப்படின்னு mendesak. Finally, Negeri Selangor terpaksa menerima seorang resident. So the keyword di sini adalah rompakan kapal dagang British, serangan rumah api. So this is the main reason. Then finally, Sultan Abdullah telah menerima seorang resident yang mana bernama J.G. Davidson. Ya, sini ada J.G. Davidson, the first resident of Negeri Selangor. சரியா? So Selangorல பெருசாலாம் யோசிக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்ல, இவ்வளவுதான். Any questions until now tentang Selangor? No, sir. No questions. So inilah yang kita kena faham di sini ya, berkaitan dengan negeri Selangor. Okay,